Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Bab yang ke-14. Bab yang ke-28 menyatakan membesarkan diri. Ketahuilah olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Telah berfirman Allah Ta'ala, artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri itu api neraka Jahannam. Surah Az-Zumar ayat yang ke-72. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallam, pada barang yang menceritakan ia akan daripada Tuhanmu yang mulia, yang maha mulia, artinya ketinggian itu selindangku dan kebesaran itu kainku, maka barang siapa yang mencabut dan merebut ia akan aku, akan satu daripada keduanya, nescaya aku campak akan dia ke dalam api neraka Jahannam, dan tiada aku peduli. Bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain, dan azamah itu keadaan suatu pada dirinya mulia lagi sempurna, lagi terkait. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, kerana ia kesudahan bagi yang kedua akan ia dimisalkan yang pertama dengan selendang, dan yang kedua dengan kain yang pakai di pinggang. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang membesarkan dirinya, maka seolah-olah dia merebut akan sifat Tuhan, maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendahkan diri itu kelakuan yang dipuji oleh syara. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan.
dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggalkan akan dia oleh Allah, meninggalkan akan ia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sabda Nabi SAW artinya barang siapa yang meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendahkan diri kerana Allah pada ketika kuasa ia atas nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang yang mana segala baik, kita baca dulu. Bab yang kita nak bicara masalah pada malam ini iaitu bab besar diri, ataupun ada dua disebut dalam syarah kita ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, dua benda. Yang pertama dipanggil kibriya, iaitu takabbur, dan yang kedua dipanggil sebagai azamah, iaitu suatu keadaan yang dirinya rasa lebih mulia dan lebih hebat daripada orang lain. Takabbur, bahasa lebih dirinya lebih tinggi kedudukan daripada orang lain. Azamah, itu rasa dirinya mulia dan sempurna lebih daripada orang lain. Kedua-dua sifat ini, takabbur ini adalah milik Allah, milik Allah Ta'ala. Sebagaimana nama Allah Ta'ala Mutakabbir. Dua nama Allah, Al-Jabbarul Mutakabbir. Jabbar dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nak panggil samsing. Allah Ta'ala yang samsing, yang hebat. Mutakabbir, Allah Ta'ala yang takbur. Dua sifat ni kalau letak pada makhluk jadi tercela. Berdasar pada hadis Nabi SAW yang dibacakan kepada kita tadi, iaitu ketinggian al-kibriya adalah kebesaran Allah ibarat kainku, selendangku, dan juga wal azamatu, dan kebesaran Allah Ta'ala itu ibarat kainku, dan kamu jangan mencabut kedua-dua ini daripada aku, menandakan bahawa keagungan adalah sarung bagi Allah dan kesombongan pakaian bagi Allah Ta'ala. Manusia tak boleh cabut dua ni daripada Allah, dan tak boleh nak pinjam sifat Allah Ta'ala ini. Ada sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan sebagainya, yang manusia boleh ambil pengajaran daripada sifat tersebut. Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Kita kata lagi Allah Ta'ala mengampun manusia, kenapa manusia tak boleh maafkan manusia yang lain? Allah Ta'ala yang mengasihani, Allah Ta'ala yang cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ini cantik, keindah dan suka kepada keindahan. Tetapi ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sahaja yang berhak dengan sifat itu. Contohnya sifat mutakabbir ini, kibriya wal azamah. Nabi sebutlah hadis itu, sifat rasa diri dia lebih tinggi dan rasa diri lebih hebat hanya Allah sahaja boleh, kerana dia memang hebat sungguh, dan dia memang kaya sungguh, dan segala-galanya lebih daripada dia, semuanya dia. Kalau manusia ada sifat besar diri ataupun sombong ini, dia telah pinjam sifat Allah Ta'ala. Manusia tak layak nak rasa diri dia hebat. Kenapa? Kerana ada lagi orang yang lebih hebat daripada dia. Manusia tak layak untuk rasa diri dia paling kaya, kerana ada lagi orang yang kaya lebih pada dia. Adapun Allah memang dia kaya dan memang dia hebat. Dia nak kata dia tu hebat, sebab itu ada sifat yang ada pada Allah jadi mulia, tapi ada pada manusia jadi tercela. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ini, fabi'sa maswal mutakabbirin,
seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong itu neraka Jahannam. Sombong adalah sifat pada syaitan. Aba wastakbar, disebut dengan istikbar juga. Takabbur, dia tidak mahu dengan perasaan dia, tidak mahu dengan tubuh badan dia, tidak mahu sujud. Istikbar dengan hati dia, sombong dengan hati. Dan ini penyakit hati. Sombong ni penyakit hati. Baik. Dan Rasulullah sebut daripada hadis yang kita bacakan tadi, disokong oleh beberapa hadis yang ditahqiqkan oleh tuan kita ini. Kalau kita tengok di situ ada hadis Sa'id Al-Khudri, Nabi sebut bahawa keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah pakaianku, dan siapa yang cuba melawanku akan aku azab. Ada lagi daripada Abu Daud melaporkan juga bahawa Nabi SAW sebut kesombongan adalah pakaianku, keagungan adalah kain sarungku, siapa yang melawan salah satu daripadanya aku akan campur dalam neraka. Dan ada lagi hadis dilaporkan bahawa Allah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu ala nafsi zulman wa ala, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan ke atas para hambaku, ketahuilah bahawa jangan kamu berlaku zalim. Dalam banyak-banyak sifat Allah Ta'ala ni, saya sebut, saya ingat pada tuan-tuan, dua benda. Dia panggil sifat jamalun, sifat yang baik-baik. Satu lagi jalal, sifat yang hebat-hebat. Hebat ni maknanya takabbur, al-mutakabbir, al-jabbar. Semua ni termasuk dalam sifat jalaliyah Allah Ta'ala. Ada sifat jamal, sifat yang baik-baik, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafur, al-Wadud. Dua dalam nama Allah 99 sifat Allah Ta'ala ni kita boleh bagi dua. Ada yang bengis, ada yang rahmat. Dan semua sifat-sifat ni tidak ada zalim. Mutakabbir ada, Jabbar ada, dan beberapa lagi. Tapi tidak ada zalim bagi Allah, tidak ada. Kerana berdasar pada hadis kursi ni bahawa Allah telah mengharamkan zalim pada diri dia. Kerana zalim ini benda yang besar. Zalim ini benda yang besar. Walaupun Allah Ta'ala ni dia boleh nak masuk siapa saja dalam neraka, dia boleh, tetapi semua dengan ikhtiar manusia. Ketentuannya mari pada Allah. Tapi Allah Ta'ala akan bagi berdasar kepada niat manusia itu sendiri. Berdasar kepada niat. Keikhlasan menjadi nilai seseorang itu tidak masuk ke neraka Allah sebab dia ikhlas. Kerana jaminan dia, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu jaminan orang ikhlas. Orang ikhlas tidak akan dapat digoda oleh syaitan, dan dia tidak akan dapat masuk ke neraka sebab dia ikhlas. Nakkan keikhlasan itulah kita terpaksa ikut Nabi SAW. Bagaimana Nabi telah mengajar para sahabat ikhlaskan diri dalam apa sahaja bentuk keadaan, sama ada ibadah ataupun apa sahaja bidang kehidupan. Keikhlasan diletakkan benda yang utama dalam diri para sahabat, sehingga para sahabat tidak merasakan bahawa bebanan agama ini di atas kepala dia, tetapi dia rasa benda yang kemanisan dalam kehidupan dia. Kerana ada orang yang menanggung hukum Allah Ta'ala ni ibarat menanggung bebanan bagi dia, sedangkan Allah Ta'ala tidak membebankan manusia. Tidak. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dan apa yang diperintahkan oleh Allah merupakan salah satu daripada nak menyelamatkan kita. Yang pertama, menyelamat daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Kerana orang mukmin hidup dia bukan dunia saja, hidup dia kena pergi akhirat. Baik. Al-kibriya, takabbur, bermaksud apabila seorang itu merasa dirinya lebih mulia dan tinggi lebih pada orang lain. Ini satu penyakit juga. Rasa diri lebih mulia daripada orang lain. Sebab itu dalam bab ni tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ialah kita dengan sama-sama kita dah. Kalau orang mari, kita rasa hormat ke dia, kita bangun ke dia. Tak perlu bangun. Tidak ada penghormatan kepada makhluk Allah Ta'ala ni. Sebenarnya gitulah. Tak perlu bangun pun. Tapi dah kita sibuk dengan majlis rasmi apa semua, bila orang besar mari kita pun bangun. Dan Nabi SAW tak bagi bangun. Hormat dan tunduk hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Setengah orang Melayu ni lebih adat sangat, tak? Lebih adat, lebih sangat. Kalau tak bangun tu nak macam pelik. Oh dia ni kurang ajar tak bangun.
Nak hak mari tu ustaz, dah tak perlu pun bangun. Tak perlu pun. Orang yang berdiri beri salam pada orang duduk. Kaedah dari Nabi. Orang berjalan beri salam pada orang yang berhenti. Dia duduk, kita mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup beri salam, tak payah bersalam, tak apa. Salam itu tanda kok satu penghormatan dah. Satu penghormatan orang mukmin sama-sama mukmin, nak tahu dia tu mukmin ataupun tidak, dia beri salam. Dia beri salam. Baru tahu dia tu mukmin. Sebab ucapan salam hanya untuk orang Islam, dia merupakan satu doa kepada kita. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan kamu. Sunat kita jawab lebih sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerana wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kita diberi satu penghormatan, kita kena balas penghormatan itu lebih daripada orang tu ataupun sama dengan kawan tu. Kalau orang beri assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, barakallahu ya. Kan orang Arab ni ada doa dia. Jumpa dengan orang salam dengan Allahu yuhyi ataupun hayakallah. Hayakallah makna apa? Panjang umur. Nah, Allah Ta'ala jaga kamu. Barakallah, Allah Ta'ala memberkati kamu. Jadi ucapan kita ni, kalau kawan kita doa pada kita lebih, kita kena doa ke dia lebih ataupun sama dengan dia. Tu diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang puji kita dalam satu hal benda, kita, kalaulah kita tidak tahan dengan pujian tu, kita lari daripada tempat tu. Ataupun kita alih tajuk lain. Ni orang puji kita kan syok lah, rasa kembang gitu. Itu bahaya. Kerana apabila mari je penyakit, kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, sebenarnya itu penyakit syaitan. Bagaimana syaitan sebut pada Allah Ta'ala lah. Aku ni wa ana khairum min. Dia kata, ana khairum min. Aku lebih mulia. Penyakit dia dah ni. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya daripada api, dia daripada tanah. Sedangkan kemuliaan di sisi Allah tu tak kira api, tak kira tanah, tak kira bangsa apa, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Tak kira orang mana, tak kira lah, orang India ke orang Cina ke, hak takwa pada Allah itu lebih dinilai. Sebab tu Islam mengatasi semua masalah yang ada atas muka dunia ni. Masalah perpecahan baik, masalah perkauman. Islam mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan bayanglah apabila Nabi SAW masuk kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi suruh Bilal azan di atas Baitullah. Siapa dia Bilal? Orang kulit hitam. Dia menjadi salah satu daripada budaya orang Arab, orang kulit hitam ni sebagai hamba je. Tempat dia ludah, tempat dia sepak gitu je. Memang budaya orang Arab begitu. Tiba-tiba seorang orang Arab, dia kulit dia hitam, Nabi muliakan dia, Nabi memecahkan satu tradisi perkauman. Kulit putih, kulit hitam, sampai sekarang Amerika Syarikat tu tak boleh nak selesai masalah kulit putih dan kulit hitam. Walaupun dah lama dah dimeterai perjanjian tidak menganiaya orang kulit putih, orang kulit hitam ni, tapi masih ada lagi. Dan kalau kita pergi di jalan-jalan dia tu ada budak saya seorang mengaji sana tu ada. Dia tunjuk atau gambar pada saya jalan. Ni dia kata jalan orang kulit putih, ni jalan orang kulit hitam. Sebab begitu. Jalan diasingkan. Nabi SAW memecahkan tradisi ni. Tradisi bangga diri bahawa kamilah orang yang paling mulia. Dan penyakit ni ada juga pada Yahudi. Nahnu abna'ullah, dia kata. Kami anak-anak Tuhan. Wa ahibba. Dan Allah Ta'ala sayang pada kami. Dia rasa bangga kerana Nabi itu diutuskan di kalangan dia. Itu penyakit ni yang bahaya. Dan akidah boleh jadi gugur. Hingga penyakit ni. Lama-lama dia jadi biasa. Mula-mula jadi biasa. Lama-lama syaitan heret. Tak nampak Allah Ta'ala. Rasa diri dia lebih. Nabi suruh Bilal azin. Ya Bilal, azan wahai Bilal. Nabi Bilal naik atas Baitullah. Menyebabkan pada ketika itu, semua tradisi perkauman yang menyiksa orang Arab dihapuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila nak selesai masalah perkauman,
Kita kena balik pada Allah Ta'ala. Tak timbul masalah apa Cina Melayu sebenarnya. Cuma apabila ada orang yang menimbulkan masalah perkauman ini, siapa dia timbul, wallahu a'lam. Masalah akidah mengatasi segala-galanya. Tak kira dia kaum apa pun, dia bangsa apa pun, tapi dia akidah sama, kita wajib kena lindung dia. Hanya orang yang lemah iman sahaja yang tidak rasa kasih sayang kepada orang mukmin. Orang mukmin dengan orang mukmin ni Nabi sebut macam satu bangunan, saling melengkapi antara satu sama lain. Nabi sebut lagi orang mukmin ibarat satu tubuh, sakit kawan ni sakit juga ni. Tu jiwa perpaduan di atas dasar akidah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Waktu apabila bising soal orang nak hantar kawan ni India, kawan ni Cina, kawan ni Melayu, siapa punya kerja saya tak tahu, tapi kita diminta sayang kepada orang yang seakidah dengan kita. Itu prinsip al-wala wal bara. Kepada siapa yang perlu kita patuh dan kepada siapa yang perlu kita curahkan kasih sayang. Hari ni orang tak fikir benda tu. Orang fikir politik mengatasi segala-gala. Kerana depa ni, orang ni bukan orang aku, kerana hak ni pandai-pandai nak pergi dekat majlis dia kira dipergunakan oleh orang politik, maka dia pun diambil tindakan-tindakan yang tertentu. Kejamnya manusia hari ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka pintu hati orang-orang yang Allah Ta'ala nak suruh jaga agama ini. Jangan bimbang. Kita kena usaha jaga agama. Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Dan Allah Ta'ala sebutlah Quran bahawa Allah ni annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Nabi SAW rasa juga bahawa macam Allah Ta'ala tak sokong dia. Dia buat kerja ni macam Allah Ta'ala tak sokong dia. Apa sahaja dia buat ada saja halangan. Jiwa manusia mesti ada rasa begitu. Tapi Allah Ta'ala sebut pada Nabi bahawa kamu wahai Muhammad annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim, kamu berada pada tapak yang kukuh di sisi aku. Qadama makna tapak kebenaran yang kukuh. Maknanya apabila satu bangunan tu bila tapak kukuh, mari macam mana pun tak terbalik. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri. Mereka cuba untuk padam cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi Allah menzahirkan cahaya Islam walau karihal kafirun. Dalam Quran ada walau karihal musyrikun. Dalam Quran ada walau karihal zalimun. Walau karihal fasiqun. Dalam Quran penuh dengan ayat-ayat walaupun dibenci oleh orang zalim, dibenci oleh orang musyrik, dibenci oleh orang kafir. Kerana musyrik, kafir, zalim adalah orang yang duduk sekali. Walaupun kadang-kadang mengucap 2 kalimah syahadah, tapi hati dia tidak kasih pada orang mukmin, tapi kasih pada benda yang lain. Punca bahawa rasa kita ni hebat. Kalau kita sendiri pun, Melayu sendiri pun rasa Melayu tu lebih hebat, tak boleh juga. Kan nilaian kehebatan di sisi Allah ni akramakum indallahi atqakum. Paling bertakwa pada Allah. Siapa saja bertakwa kepada Allah, ikut arahan Allah, maka dia hebat. Dia jadi orang yang hebat. Kita tak boleh nak bela kaum kita kalau kaum kita tu buat salah, tak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang kerana kebencian kepada satu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Tak boleh. Melayu salah tetap salah, Cina betul tetap betul. Jangan ada jiwa perkauman, kena ada jiwa Islam, barulah perkauman itu dapat diatasi. Selagi mana manusia ada jiwa perkauman dalam diri dia, tak kiralah dia Melayu, salah pun tetap Melayu, kena bela. Tak boleh. Salah tetap salah, betul tetap betul. Sebab itu kita minta dengan Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjuk kita hak betul supaya mudah kita ikut. Wa arinal batila batila. Tunjuk benda salah itu salah supaya mudah untuk kita jauhi. Baik. Itu al-kibriya, al-azamah, satu keadaan yang pada dirinya rasa mulia, sempurna lebih pada orang lain. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, kerana yang pertama adalah kesudahan
Bagi yang kedua, ini kerana yang pertama itu diumpamakan seperti selendang, yang kedua diutamakan sebagai kain yang dipakai di pinggang. Hadis kursi ini memberi kefahaman kepada kita dua sifat itu adalah tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Sebagaimana saya sebut tadi, tidak sepatutnya setiap hamba memiliki sifat suka membesarkan diri, kerana seolah-olah merebut sifat Tuhannya itu Allah Ta'ala, dan sepatutnya dia dilempar dalam api neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga seorang itu yang ada dalam hatinya walaupun sebesar membesarkan diri, walaupun sebesar biji sawi. Hadis ni hadis Abu Dawud. Allahu Akbar. Bila Nabi sebut la yadkhul jannah, tak masuk syurga orang tu. Bila ada sebesar biji sawi sahaja, keadaan dia membesarkan diri dia walaupun sebesar biji sawi. Gimana nak pergi? Amalan banyak, sedekah banyak, mungkin benda lain banyak, tapi ada kesombongan yang sedikit dalam hati kita. Cakap sombong, tingkah laku sombong. Nabi kita bukan orang yang sombong. Bukalah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Nabi, hatta Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala kerana bermasam muka dengan orang yang buta. Tak salah pun, Nabi bukan salah lah bab ni. Dia panggil khilaful aula, maknanya Muhammad jangan buat gini. Buat gini ni okey dah. Aku tahulah mu nak berdakwah pada orang tu, dan dia pun buta, muak muka pun dia tak nampak dah. Tetapi tak boleh gitu Muhammad, kerana dia juga manusia. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Abdullah bin Maktum mari jumpa Nabi, Nabi bermasam muka dan Nabi paling ke lain. Abdullah bin Maktum ni buta, tak nampak. Tak nampak. Tetapi akhlak ini diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu akhlak Nabi ni akhlak yang indah. Nabi selalu senyum pada orang. Nabi selalu bertanya khabar pada orang. Hatta saya pernah cerita budak yang kecil, Nabi lalu ke rumah dia. Budak tu main burung, ambil pegang dengan tangan dia, masuk dalam apa ni, dalam sangka dia, lepas tu dia ambil balik. Esok Aisyah kata Nabi bangun pagi-pagi, Nabi pergi rumah budak tu. Nabi kata, mana burung kita kemarin mati dah. Nabi boleh layan sampai tahap tu. Seorang Nabi tu dengan budak-budak. Kita budak-budak mari masjid hambak balik. Balik, mari duduk bising sini, dia kata. Dia pasal dia dah budak-budak, dia mari bising. Kalau hok bising sangat tu tak boleh lah juga. Kita kena bagi tahu dia benda yang baik. Kenapa? Kalau kita marah, budak-budak ni kesan dia sangat besar. Kita marah terlampau pada dia, dia mari masjid, dia akan ingat sampai dia bila-bila. Dia kata masjid ni aku kena marah macam ni. Paksa dah dia tak mari. Sebab dia punya pemikiran dia, mari masjid kena marah. Mari masjid kena marah. Kalau kita bawa anak kita tu, kita bawa letak tepi kita. Atau saya kata jangan marah budak-budak. Kalau dia buat bising sikit-sikit tu bolehlah kita larang. Tapi nak halau dia sampai jangan mari masjid. Kata pula ke dia, makan rajin, dengar kuliah tak mau. Tu budak-budak orang tua berbelambak gitu. Ada kambing mari. Tak ada kambing tak mari. Tu bukan perangai budak-budak je, orang tua pun ada. Allahu Akbar. Sebab itu ada sebesar biji sawi sahaja, takabur ini, pasti kawan tu tak masuk syurga. Maka nak masuk syurga, jiwa sentiasa kena istighfar pada Allah Ta'ala. Mari rasa kita hebat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kawan kita puji kita, cukup-cukup, dia kata cukup-cukup. Kita alih tajuk lain, supaya jangan dia puji kita berlebihan. Supaya hati kita terjaga, merasakan kita lebih, merasakan kita hebat. Nak jaga benda ni bukan satu benda yang senang, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab manusia berperang dengan perasaan dan syaitan yang ada duk bisik dalam hati manusia. Tapi Allah Ta'ala tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tahu benda yang berbisik di hati kamu tu. Kita tak boleh sembunyi apa-apa pun daripada Allah. Ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Aku tahu benda yang sir, rahsia dalam hati, ataupun benda yang terang, manusia pun boleh nampak, juga diketahui oleh Allah Ta'ala. Membesarkan diri adalah kelakuan yang dicela, namun sebaliknya adalah merendahkan diri, kelakuan dipuji oleh syarak. Maka Nabi SAW sebut, harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah,
Dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya, dan tiada merendah diri seorang itu melainkan Allah mengangkat darjatnya. Harta tak kurang, Nabi kata sedekah. Hakikat nampak berkurang lah, keluar daripada poket, harta yang kita dapat kita bagi, tapi tak berkurang, kerana benda tu jariah yang boleh sampai pada akhirat. Dan Allah tidak menambah pada seorang itu dengan sebab kemaafan diberi pada orang lain. Sebab tu Nabi suruh kita maafkan orang. Maafkan orang. Maafkan orang ni merupakan salah satu daripada sifat yang baik. Hari dua ni Dr. Zakir naik, dia minta maaf, dia kata dah. Padahal nak ikut bukan salah dia pun. Dia pun tak kata, tapi dia rasa mungkin ada benda-benda yang dia terlajak kata, dia minta maaf. Okey? Minta maaf, okey? Itu akhlak Nabi. Menghulurkan kemaafan lebih dahulu. Dan siapa sahaja menghulurkan damaian, kena sambut. Sebab Islam tidak suka bergaduh. Sebab itu biar kita orang yang dahulukan untuk berdamai, walaupun kita tu bergaduh dengan dia. Paling kurang sekarang kita tak bercakap, tapi kita boleh mesej ke dia, saya minta maaf lah dengan awak, boleh mesej ke dia. Zaman canggih zaman sekarang dah. Dan kita pun tengok, oh dia baca, kita tahu kan dia baca tak baca. Ada maklumat info situ, baca ke tak baca. Kalau baca tu naik blue tick tak, ni baca dah ni. Tiba-tiba dia diam tak apa. Esok kita hantar mesej lagi minta maaf dengan dia. Jiwa manusia ni akan lembut kalau kita minta maaf selalu. Makcik, sebab itu meminta maaf tu lebih baik daripada minta izin. Nak faham tak faham sudah, bermak suka dah. Dah. Baik. Sebab apa? Kena ada jiwa kemaafan. Allahu Akbar. Dan kemuliaan, melainkan kemuliaan kepadanya, dan tiada merendah diri seorang itu melainkan Allah Ta'ala angkat darjatnya. Merendah diri, Allah Ta'ala angkat darjatnya. Dan telah terbukti memang Allah Ta'ala angkat darjat siapa sahaja yang merendah diri kepada manusia. Bila dia ada sifat rendah diri kepada manusia, dengan sendirinya dia memang bersifat rendah diri pada Allah. Tapi orang yang sombong dengan manusia, dia sombong dengan Allah Ta'ala. Dia tak tahu bahawa apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ni merupakan anugerah dan nikmat yang patut dia bersyukur, sedangkan dia sombong. Sifat dia begitu. Baik. Dan Rasulullah SAW menyatakan, mantarakal, siapa yang meninggalkan memakai pakaian yang elok dalam keadaan merendahkan diri, sedangkan dia mampu memakainya, maka Allah memanggilnya pada hari kiamat melalui kepala sekalian makhluk hingga dia memilih mana-mana pakaian keimanan yang dikehendaki untuk dipakai. Hadis ini hasan. Maksud pakaian ini pakaian keimanan adalah pakaian-pakaian syurga diberikan kepada ahli iman. Direkodkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini hasan, dan dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Maksudnya menyeru di atas kepala sekalian makhluk adalah Allah SWT memasyhurkan di antara sekalian manusia, serta Allah bermegah-megah dengannya. Manakala dia maksudkan dengan pakaian keimanan adalah dua helai kain yang baru, iaitu selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Baik. Siapa yang meninggalkan pakaian elok dalam keadaan merendahkan diri pada Allah Ta'ala, bukan maknanya Allah Ta'ala tak suka kita pakai cantik-cantik ni, kena faham. Contohnya macam mana? Contoh, hak ni harga RM10, baju, hak ni harga RM100 lebih. Material dia sama, jahitan serupa, cuma hak ni jenama lebih. Kita pun ambil kerana jenama. Sombong tak? Sombong. Sedangkan dua-dua ni material sama.
Sama je. Pakaian ni bundle kita kata, murah Hak ni jenama. Hak bundle tu pun hak jenama juga. Tapi dia nama bundle. Boleh tak agak-agak gitu? Boleh tak agak-agak gitu? Hak ni pakaian baru ni jenama macam-macam. Kadang-kadang orang pakai tu kerana jenama tu. Kerana jenama. Bagi saya tak ada apa pun jenama sebenarnya. Kalau dia seorang yang kaya, dia pakai jam hak digolok tu RM300 je. RM200. Orang tu tak kata jam mahal sebab dia kaya. Betul tak? Kalau sebuah jam tangan dipakai oleh seorang Perdana Menteri, sah orang kata jam dia RM20,000, RM30,000. Walaupun jam dia main golok sahaja. Orang tak tanya. Ni siapa kita tengok dalam gambar tu orang snap jam menteri tu lah. Ada RM100,000 lebih. Boleh buat sebuah rumah. RM100,000. Apa sebenarnya? Kalau kita mengaji hak ni, dia kira untuk apa pakai? Kalau baju tu boleh kita takwil. Kalau hak mahal ni ustaz dia selesa sikit pakai. Kain dia okey sikit, boleh juga takwil gitu. Kalau beg tangan pula, orang perempuan. Siapa satu almari beg tangan. Semua jenama mahal-mahal. Jenama ratus-ratus ribu. Siapa terkejut SPRM dia ambil. Bukan Malaysia lagi, negara lain lah. Kenapa satu almari tu beg tangan ni. Untuk apa? Untuk apa kita kata? Untuk jenama tu. Kita nak tayang jenama tu jadi masalah hati tu. Sedangkan kita boleh pakai hak lain. Hak lebih murah daripada tu. Ini makna dia. Orang boleh meninggalkan benda begini, maka Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan kepada dia. Allahu Akbar. Susah tuan-tuan, susah mesti nak pakai hak jenama. Betul tak? Mesti nak pakai hak jenama. Kalau orang minat pada jam, mesti dah pakai jam hak jenama. Saya dulu gila juga ke jam ni, gila juga sekejap. Lepas tu jual habis. Jual sebab kena syarah pada kawan. Dia syarah gini ya. Allah kawan boleh masuk syurga sungguh alhamdulillah. Dia kata pakai buat apa dia kata? Beli jam. Untuk apa? Terjual habis licin malah lah. Kena syarah ke dia sekali. Saya rasa terkesan di hati. Dan memang betul. Memang betul. Ada saya pergi satu majlis tu, tak mau sebutlah siapa-siapa. Naik tangga. Sama-sama naik tangga masjid gini. Naik driver dia pun ambil kasut dia tak dalam kereta. Saya kata tak situ kasut tak ada orang nak curi. Dia kata jangan ustaz, 20,000 kasut. Kejut aku 20,000 kasut. Kawan saya ada seorang kerja di buat songket dekat Terengganu tu, ada seorang. Dia bahagian tenun songket. Dia kata mari lagi tengok dia buat kerja. Saya pergi tengok pergi melawat. Dia sebutlah ni datuk tu, datuk ni kain songket tu ni 12,000. Ni 8,000 murah sikit, ni 13, ni 15, ni sampai 20. Songket. Saya marilah hati kata ya Allah. Takut juga. Takut juga benda begitu. Kenapa? Kerana tadi kalau kita pakai kerana jenama dia, sudah. Nak jaga hati tu susah. Kadang-kadang pen, orang minat pen. Saya pun tak faham orang minat pen. Pen tu tak? Sampai 1,000 lebih pen. Jangan main-main. Anak murid saya seorang, dia pergi UK, dia beli pen saya. Beli pen, saya pun tengok pen ni biasa je, maidek lah saya kata. Alhamdulillah lah bagi. Dia kata ustaz ni nombor siri dia, kata nombor siri semua. Ada nombor siri. Saya pun type, dia kata ustaz type nak internet keluar 1,700. Kata kalau aku jual dia, nak kena riak sedap juga dia. Tak ada arah orang bagi. Simpan dalam almari gitu. Pen.
Tapi kita tak belilah benda kita sebab kita tak minat. Dia nak bagi hadiah pada kita, apalah, dia kata saya bagi hadiah pada ustaz. Boleh menulis, boleh. Pahala nak menulis apa 1,700. Dakwah saja dekat-dekat RM100. Nah, bukan dia lah tu. Tapi nak bagi tahu orang minat, dia beli. Kalau belah-belah sebelah selatan Thai semua tu, minat burung cantik. Siapa harga 3,000. Pagi-pagi bangun sembahyang subuh tengok burung dulu, bini duk selak tenganga darah tinggi tu. Tengok burung dulu. Dah burung kurang dah sekarang ni, burung kurang dah. Ayam hutan pula, ayam kampung. Macam-macam mainan ayam kampung dibeli. Pertandingan ayam tu suruh berkukuk hok mana paling sedap. Ayam duduk lah kebun getah, tuan duduk atas jalan raya ni, tuan tengah panas, ayam duduk tempat teduh. Duduk berkukuk ayam. Ikat ayam tu, ikat. Takut lari. Dia tidur atas pokok tu, ikat. Ayam pun pening. Ayah kata dulu lembu je orang ikat ni. Dah lembu takut dia berok tengah jalan apa semua. Orang ikat ni, ayam pun ikat. Permainan. Siapa? Ribu-ribu seekor. Saya pergi tengok burung, banyak burung umur dia, saya kata ni. Bela, dia kata bela Ustaz, dia kata. Ni berapa ni? Ni 4,000 seekor. 4,000 ringgit. Dia kata ada mahal lagi pun ada. Permainan manusia macam-macam. Semua tu Allah Ta'ala akan tanya akhirat. Allah Ta'ala akan tanya. Jadi orang yang boleh tinggalkan benda, hak ada jenama, ada pilihan. Hak ni kalau dia pakai, kenapa dia pakai? Kerana kain dia okey Ustaz. Kain dia pun okey, sedap selesa, kita buat semayang, sila. Tapi pakai kenapa? Tak ada kerana jenama dia. Ada jenama duduk tepi gitu lah. Tengok jenama cak boyo, cak rimah, cak gajah dah sekira lah. Duduk sini ni, hak ni. Nak tunjuk hak ni. Itu jadi masalah besar bagi kita. Allahu Akbar. Payah nak jadi hamba Allah ni bukan senang. Kita kena berperang dengan syaitan yang duduk keliling kita. Sesungguhnya membesarkan diri itu adalah besar dosanya, sehingga tidak masuk syurga bagi mereka yang ada dalamnya sifat walaupun sebesar biji sawit. Kerana kerana takabur itu mempunyai 3 jenis kekejian yang besar. Iaitu yang pertama, merebut sifat Allah yang tertentu hanya bagi Allah, seperti disebutkan pada hadis sebelum ini. Yang kedua, mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia lain. Nabi SAW bersabda, iaitu sifat membesarkan diri pada perbuatan itu orang yang menolak kebenaran dan menghina manusia lain. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sifat membesarkan diri membuatkan dia tidak mampu menyayangi manusia yang lain. Seperti dia sayang terhadap diri sendiri dan tidak mampu untuk merendahkan diri, tidak mampu meninggalkan marah dan dengki, tidak mampu melemah lembut memberi nasihat, tidak mampu meninggalkan riak. Ringkasnya, tidak ada kekuatan yang tercela melainkan ia dilakukan oleh orang yang membesarkan diri, dan tiada kelakuan yang terpuji melainkan dilakukan oleh yang merendahkan diri. Ketahuilah, penawar bagi sifat membesarkan diri ialah seorang itu mengetahui sifat membesarkan diri. Permulaan kejadian penawar sifat besar diri ia berlaku apabila ia mengetahui hakikat kejadian dari mana dia berasal, daripada mani yang binasa dan gemuruh. Kesudahannya adalah menghasilkan bangkai yang keji, dan dalam tempoh kehidupannya hanya sentiasa menanggung tahi sahaja. Ini adalah asal kejadian yang bermula daripada tiada apa pun. Bermula daripada tanah, air mani, darah sehingga menjadi seketul daging. Pada awalnya manusia tiada pendengaran, pengetahuan, melainkan penglihatan, hidup, kekuatan, kemudian barulah dijadikan baginya semuanya itu. Baik, 3 benda. Sebab apa? Yang pertama, dia telah merebut sifat Allah Ta'ala yang hanya layak bagi Allah. Yang kedua, dia mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia yang lain. Yang ketiganya, dia membesarkan diri, membuat tidak mampu untuk sayang pada orang lain. Ini satu penyakit yang amat-amat berat. Dan ketahuilah, penawar bagi sifat bangga diri ini, takabur, tidak lain dan tidak bukan apabila seseorang itu tahu daripada mana dia asal. Bukan tahu negeri mana dilahirkan, tempat mana, kampung mana, tapi kita daripada air yang dihina. Hinanya air tersebut, siapa keluar kena mandi, kena sucikan diri. Tak nak semayang, tak nak buat apa kecuali mandi dulu. Kemudian jadi seketul daging, lepas tu jadi darah, dah keluar pada saluran yang tidak bersih, sehingga mak kita kena pantang dan kena mandi juga. Hasil daripada bersalinnya kita. Lepas tu apa yang kita bawa? Kita bawa najis lah perut kita, pergi mari.
Kalau bawa emas ke, nak bawa belian dalam perut boleh tahan, nak jadi mulia. Tapi itulah yang kita bawa. Jadi kalau begini manusia, bagaimana nak kata dia mulia? Tak kiralah dia pangkat besar mana, kedudukan taraf macam mana pun, hakikatnya begitu kehidupan dia. Cantik tak cantik ke, kaya tak kaya ke, miskin ke, semua begitu. Menunjukkan bahawa tidak sepatutnya manusia itu membesarkan diri. Baik, last sekali dia kata, seterusnya apabila manusia timpa sebarang penyakit, dia cuba menahannya. Dia ingin mengetahui asal penyakitnya itu, tetapi dia tidak mengetahui puncanya. Begitu juga apabila seorang itu melupakan satu perkara, dia cuba mengingatinya, selepas itu dia akan melupai. Kemudian apabila seorang itu membenci sesuatu, kadang-kadang perkara yang dibenci itu memberi manfaat baginya. Namun sebaliknya, kadang-kadang dia menyukai satu perkara, tetapi perkara itu boleh memberikan mudarat kepadanya. Akhirnya mati dan hisablah kesudahannya. Sekiranya dia dicampakkan dalam neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Allah. Oleh itu sifat membesarkan diri tidak memberikan manfaat kepadanya. Hal ini kerana dia adalah hamba yang hina dan lemah. Sikap seperti itu membesarkan diri adalah seperti membasuh tahi najis yang di tangannya setiap hari. Akhirnya dia menanggung najis itu buat selama-lamanya. Dia kata hinanya manusia hidup atas muka dunia ni tak berjaya nak masuk surga, masuk neraka. Lebih teruk pada anjing dengan babi lagi, dia kata. Sebab anjing dengan babi mapuh-mapuh gitu. Binatang-binatang ada atas muka dunia ni, kalau dia mapuh gitu je lah, jadi bangkai, tidak dihisap kembali. Tapi manusia ni apabila dia hidup penuh dengan makanan, dengan akal, dengan fikiran, dia tak mahu jadi hamba Allah, dia mati, jangan rasa mati begitu je, kerana mati itu ada hidup di alam barzakh. Dan hidup yang kekal abadi itu di alam akhirat. Rugilah, hinalah manusia itu apabila dia dicampak ke neraka Allah Ta'ala dengan asbab dia banggakan diri. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Itu menyatakan ujub. Bagaimana bab yang ke-15 itu penyakit ujub. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.